Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Alhamdulillah hari ini Gamis telah hadir ke Parlimen Malaysia untuk menyerahkan memorandum kepada ahli Parlimen PAS. Kenapa kami pilih ahli Parlimen PAS? Sebab dalam isu UEC ini hanya blok Parti Islam Malaysia PAS yang tidak mengiktiraf UEC. Kita tidak percaya kepada ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan juga ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Kerana sepanjang kempen PRU14 mereka mempromosikan UEC ini untuk mendapat undi Cina. Memang kita berterima kasih kepada Parti Islam Malaysia PAS kerana konsisten tidak membeli undi dan tidak menggadaikan maruah pendidikan kebangsaan. Hari ini kita hadir untuk memberikan suara bantahan mahasiswa kepada ahli parlimen Malaysia. Ini adalah signal awal. Kita telah berhimpun sebanyak 400 mahasiswa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu yang lepas dan kita hari ini ingin menegaskan kepada ahli parlimen Malaysia bahawasanya UEC ini langsung tidak boleh diterima dalam negara kita kerana ia akan mewujudkan satu krisis polarisasi antara kaum dalam negara kita. Kita mengutuk juga untuk ahli parlimen semua memboikot mana-mana persatuan atau NGO yang mempromosi UEC atau memaksa kerajaan untuk mengiktiraf UEC ini. Dan kita juga meminta kepada kerajaan Malaysia untuk merombak sistem dalam UEC itu. Kerana kita percaya apa yang ada dalam UEC itu adalah punca jurang antara kaum berlaku khususnya antara Melayu dan juga Cina. Dan kita berterima kasih kepada ahli Parlimen PAS kerana sudi menerima memorandum kita dan kita mengharapkan memorandum tersebut akan sampai kepada semua ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat insya-Allah. Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Menyedari bahawa pendidikan merupakan satu faktor yang sangat penting bagi menentukan masa depan kemajuan, keharmonian dan kedaulatan negara dan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang perlu menjadi asas kepada sistem pendidikan negara, memandangkan kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pelajaran bercadang untuk mengiktiraf Unified Examination Certificate UEC, iaitu sijil sekolah menengah persendirian Cina yang menggunakan sukatan pelajaran dari negara Cina dan menggunakan medium perantara bahasa Cina selain bahasa Inggeris. UEC ini diambil sebagai salah satu daripada sistem pendidikan atau persijilan yang diiktiraf adalah suatu tuntutan yang sangat berbahaya. Kerana ianya adalah merupakan sistem yang tidak lahir daripada latar belakang rakyat Malaysia dan sosio budayanya dan sejarahnya yang unik. Tindakan mengiktiraf UEC akan merenggangkan semangat perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Apa yang terus menjadi persoalan adalah ke mana hala tuju pendidikan negara setelah mencapai separuh abad kemerdekaan dan ke mana hala tuju penyatuan bangsa di negara ini. Sebenarnya jika kerajaan mahu mengiktiraf UEC, sepatutnya kerajaan telah dulu mengiktiraf sijil-sijil sekolah yang sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz yang telah lama bertapak di bumi Malaysia. Maka sekali lagi kami Dewan Muslimat PAS Malaysia menegaskan bahawa UEC tidak wajar diiktiraf di Malaysia dan mesti ditolak. Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Ya sila. Terima kasih Muhammad Kulan Rus. Pandangan Kulan Rus berkaitan kenyataan Profesor Dr. Khoo Kai Kim yang menyatakan ahli politik yang menyokong UEC adalah mereka yang jahil perlembagaan. Terima kasih. Ya, saya setuju dan menyokong ungkapan proposal tersebut dan masuk dalam ucapan saya. Tuan-tuan, saya pernah mengajar di satu sekolah di Rawak. Saya mengajar pelajar tingkatan 1 yang pelajarnya tidak tahu berbahasa Melayu. Bagaimana kita nak
mampu berkomunikasi di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, UEC ini bukan kecil kesannya. Kesannya sangat besar, boleh meruntuhkan negara. Jadi tuan-tuan, seperti yang saudara Faizuddin sebut tadi, insya-Allah 28 hari bulan nanti satu himpunan akan diadakan di Kelab Sultan Sulaiman daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 2 petang untuk menghimpunkan warga Malaysia yang prihatin terhadap banyak masalah yang ditimbulkan oleh kerajaan baru hari ini. Di antaranya adalah isu UEC, isu kedudukan bahasa Melayu sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bagaimana kecaman terhadap institusi raja-raja, bagaimana peluang pendidikan terhadap kaum Bumiputra, Sabah, Sarawak dan juga orang Melayu. Insya-Allah saya menyuruh semua sekali untuk hadir, untuk kita sama-sama berikan sokongan kepada bantahan terhadap dasar-dasar baru yang diperkenalkan, yang jelas bertentangan dengan Perlembagaan Malaysia yang sama-sama kita dukungi hari ini. Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Mohon pandangan pemuda mengenai UEC dan lantikan Yadim. UEC telah jelas. Daripada dulu lagi UEC telah diiktiraf untuk nak masuk ke IPG, tetapi tujuannya bagi guru bahasa Mandarin. Cuma dengan UEC ini mereka hendaklah ada SPM, kredit kepujian bahasa Melayu, sejarah dan juga satu subjek yang lain saya tak ingat, tapi ada keperluannya yang diiktiraf pada tahun 2011 lagi. Tetapi yang nak dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah UEC tanpa SPM, atau kalau ada SPM pun cuma kredit bahasa Melayu saja, yang lain fail pun tak apa. Jadi itu yang jadi isunya pada hari ini, iaitu UEC diiktiraf sehingga menyamai level dengan SPM. Jadi hari ini sebagaimana biasa, mereka yang ada UEC, mereka boleh masuk, cuma mereka kena ada SPM lah. Takkanlah kerana mereka ada UEC, mereka tak boleh masuk ke universiti, tak boleh masuk ke IPG. Tak boleh. Mereka ada UEC, okey, tapi mereka kena ada SPM dan kena kredit bahasa Melayu dan juga subjek, beberapa komponen subjeknya. UEC tidak akan sama dengan SPM. Itu perjuangannya di Malaysia pada hari ini. Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Timbalan Presiden PAS menegaskan bahawa PAS tidak membantah UEC kerana perkauman. Pendirian kita begini, semua sistem pendidikan perlu berjalan di atas sistem pendidikan kebangsaan. Itu prinsip dasar. Ya, kita ada banyak sistem sekolah, tapi yang penting mereka berada dalam mainstream dasar pendidikan kebangsaan. Ya. Ya. Untuk makluman juga, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah persendirian ni, dia berjalan dalam negara kita, tapi mereka mengikut dasar pelajaran kebangsaan. Ya. Hatta sekolah-sekolah agama, mereka terpaksa ambil SPM dan mereka terpaksa ambil sijil agama. Sekolah-sekolah macam contoh STAM, mereka wajib ambil STAM, tapi mereka juga ambil SPM. Jadi saya fikir kita perlu selaras. Dan saya nak sebutkan ini soal bukan sentimen perkauman. Ya, kita bicarakan soal polisi pendidikan negara. Ya, bukan nak timbul sentimen antara kaum Melayu dengan Cina dan sebagainya. Itu tidak. Kita harus berfikir dalam kerangka besar. Ya, melihat ini sebagai satu sistem. Ya, bukan soal perkauman. Bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC, bantah, 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 bantah UEC, bantah UEC. Kami baru menerima suatu memorandum daripada Persatuan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia atau ringkasnya GAMIS, bagi membantah UEC. Dan saya melihat kandungan memorandum yang dibuat ini ialah untuk menyatakan bantahan mahasiswa terhadap usaha kerajaan untuk mengiktiraf sijil Sekolah Persediaan Cina atau UEC. Di mana dalam memorandum yang diserahkan pada pagi ini, mereka telah menyatakan beberapa fakta ataupun sebab-sebab kenapa mereka membantah. Di antaranya ialah hasil daripada pertemuan desakan pelbagai pihak, termasuk kenyataan tegas yang dikeluarkan oleh Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS
dan Majlis Pembangunan Pendidikan Islam se-Malaysia MAPPIM serta gabungan 300 NGO Islam, Gerakan Pembela Ummah atau ringkasnya Ummah, yang mengkritik hebat kenyataan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pada 12 Julai di PICC Putrajaya bagi mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu atau UEC, suatu kenyataan yang telah ditular di media sosial di mana beliau memberikan jawapan bahawa UEC merupakan sebahagian daripada janji Pakatan Harapan. Tetapi bukanlah ianya hendak dilaksanakan pada hari ini. Ini kenyataan daripada pihak menteri. Yang kedua, dalam masa yang sama pada 13 Julai 2018, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Teo Dee Cheng memuat naik satu kenyataan di Facebook mengenai dialog di antara pihak kementerian dengan Dong Xiao Jong dan mendakwa bahawa beliau tidak bersendirian dalam agenda pengiktirafan UEC. Bantah